Baik, lebih 1 juta orang di Malaysia telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 setakat Khamis lalu menurut Kemaskini Harian dari Jawatankuasa Khas Jaminan Akses ke Vaksin COVID-19 JKJAV. Perkembangan itu hadir 72 hari selepas program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bermula pada 24 Februari. Sementara itu, 651,072 orang telah menerima sekurang-kurangnya 2 dos vaksin. Dalam tempoh 14 hari sebelum ini, purata 29,916 dos vaksin diberikan setiap hari. Namun, kadar ketika ini masih meletakkan Malaysia jauh dari mencapai matlamat untuk memvaksinasi 23.6 juta orang. Sebagai perbandingan, penduduk Malaysia pada tahun ini dianggarkan lebih daripada 34.2 juta orang. 1 juta orang yang menerima dos pertama hanya merangkumi 3% dari sasaran. Sementara mereka yang menerima kedua-dua dos tersebut merangkumi 1.9% daripada populasi. Ini menjadikan kadar individu yang sudah menerima dos pada masa ini tidak begitu memberi kesan terhadap wabak ini. Pendaftaran vaksin juga masih perlahan dengan hanya 9.8 juta orang yang mendaftar untuk program ini setakat Khamis. Baik, jumlah ini hanya 40.8% daripada populasi dewasa Malaysia atau 28.9% daripada keseluruhan populasi. Menteri Penyelaras PICK Khairy Jamaluddin juga sebelum ini menjelaskan bahawa perkara itu adalah disebabkan kekurangan bekalan vaksin dan menjangkakan kadar pendaftaran vaksin meningkat apabila bekalan vaksin yang tiba di tanah air meningkat pada bulan Jun dan Julai. Jadi dalam masa yang sama timbul persoalan adakah masih ramai di luar sana yang takut untuk mengambil vaksin COVID-19? Kita nak membicarakan hal ini bersama penasihat Persatuan Pegawai Psikologi Perkhidmatan Awam, Dr. Abdul Jalil Hassan. Selamat tengah hari, Doktor. Ya, selamat tengah hari. Doktor, pendaftaran vaksin masih lagi perlahan dalam negara kita. Pertama, adakah kerana mereka ini takut atau kedua kerana ramai yang masih tidak faham mengenai kepentingan imuniti berkelompok itu, Doktor? Baik, kalau kita lihat dalam setahun kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, pelbagai perkara baru yang kita hadapi dalam kehidupan kita. COVID itu sendiri pun baru. Lifestyle kita pun baru. Sebab kita bertukar lifestyle kita, and then kita ada isolasi sosial juga yang baru. Kita tidak lagi boleh berhubung dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga dan sebagainya. Itu satu yang baru. Dalam setahun ini, pelbagai perkara baru yang dihadapi dalam kehidupan kita. Begitu juga risiko. Ya, risiko di luar rumah dengan keseronokan di luar rumah. Yang mana lebih tinggi? Adakah keseronokan di luar rumah itu lebih tinggi berbanding dengan risiko dijangkiti COVID itu lebih tinggi? Jadi, bagaimana kita membuat keputusan dalam menilai risiko tadi juga akan menentukan tindakan kita yang seterusnya. Dan kemudian datang lagi satu perkara yang lagi baru, iaitu vaksin itu sendiri. So, daripada pelbagai perkara baru yang ada dalam kehidupan kita hari ini menimbulkan banyak kita panggil kesamaran, ya, uncertainty dalam kehidupan kita. Banyak persoalan timbul. Adakah keadaan ini akan menjejaskan kesihatan kita? Bagaimana pula kadar penerimaan badan kita? Timbul pula satu lagi persoalan pada diri masing-masing tentang kalau atau jika sekiranya, what if, kalau vaksin ini tidak mampu untuk menangani problem yang kita hadapi. Ataupun what if kalau vaksin ini memberi kesan negatif pada tubuh badan kita. Daripada kebanyakan what if yang kita ada ini, itu yang menimbulkan anxiety ataupun kebimbangan dalam kalangan ramai daripada kita. Sehingga tindakan ini tidak mendaftar, tunggu dan lihat, tengok orang dulu. Kalau orang dah cocok tu okey dan kita rasa lebih selesa. Ataupun kita akan lebih kepada membina belief system bahawa kita ni, saya tak perlukan vaksin. Saya okey. Okey, itu belief system yang kita bina disebabkan oleh kebimbangan-kebimbangan kita terhadap kesihatan diri kita sendiri. Dan dengan itu juga menyebabkan ramai mengambil keputusan untuk tidak mendaftar, tidak ambil tahu pun tentang vaksin dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan kepercayaan itu makin kuat. Ramai yang percaya akhirnya bahawa dia tidak memerlukan vaksin. Ataupun kalau yang positif, dia kata dia memerlukan vaksin untuk meneruskan kehidupannya. Sebab itulah kita kata proses ini berlaku disebabkan pelbagai perkara dalam kehidupan kita. Dalam menangani isu-isu perkara baharu dalam kehidupan. Jadi bagi tujuan kita untuk membolehkan semua orang mendaftar dan sebagainya, mungkin kita perlukan lebih banyak affirmation positif atau penugahan-penugahan positif.
Kita tengok hari ini di media-media contoh ramai yang telah mengangkat plakat kan. Contohnya saya telah divaksinkan 2 dos dan sebagainya. It's good. Itu memberi keyakinan pada orang lain juga untuk percaya bahawa vaksin ini adalah penting untuk kebaikan diri kita. Okey, sebab anxiety yang wujud dalam diri tadi mengganggu proses kita membuat keputusan sama ada kita ingin divaksinkan ataupun tidak. Jadi bila kita ada information positif tentang vaksin itu sendiri, maka kita akan rasa lebih sama, saya yakin untuk terlibat. Dan kita juga diganggu oleh banyak maklumat tentang vaksin. Perkara-perkara negatif. Kemungkinan besar perkara tersebut hanya sebahagian kecil ataupun berlaku dalam kes-kes yang unik atau terpencil. Tetapi kes-kes ini yang selalunya di-highlightkan oleh media massa sebagai contoh, diedarkan, diviralkan, sehingga menyebabkan menjejaskan ramai orang membina pemikiran yang tidak rasional tentang virus itu sendiri. Sebab itu kalau kita tengok ada di kalangan mereka yang telah divaksinkan, selain pada tubuh badan mereka menerima kesan demam dan sebagainya, mereka juga terjejas di segi emosi. Kerana apa? Kerana ramai yang percaya bahawa vaksin ini nanti memberi kesan buruk pada dia. Saya contoh dia akan demam, mungkin berlaku yang lebih serius, mungkin berlaku kematian. Sebab ada yang di-viralkan tentang perkara-perkara tersebut. Tetapi kita perlu faham, mati ini perkara yang semungkin telah begitu, ditakdirkan begitu. Tetapi kemungkinan besar disebabkan oleh connection atau kebetulannya dengan vaksin yang diterima menyebabkan kematian. Jadi kepercayaan itu telah meneguh dalam diri masing-masing sehingga percaya bahawa dia meninggal kerana divaksinkan atau vaksin menyebabkan kematian pada mereka tertentu. Dan ini yang dipercayai. Ditambah pula dengan maklumat-maklumat yang banyak beredar dalam social media kita. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita menjadi keliru. Jadi sehingga itu bagi tujuan untuk Ya, Doktor. Bagaimana nak menangani mereka yang mempunyai rasa gusar dan bimbang terhadap vaksin ini, Doktor? Baik, segi tindakan, kita perlu memberi penjelasan yang terperinci tentang bagaimana vaksin ini bertindak sebagai contoh. Okey, bagaimana dia mempengaruhi kesan pada seseorang. Bagaimana vaksin ini sebenarnya adalah bagaimana kita bermaksa badan kita untuk membina atau membentuk antibodi bagi melawan penyakit yang kita hadapi. Ini peranan yang dimainkan oleh vaksin. Akan tetapi, kadang-kadang badan kita mempunyai reaksi yang berbeza terhadap vaksin yang kita terima. Reaksi mungkin menyebabkan vaksin tadi lambat berkesan ataupun kemungkinannya dia tidak memberi kesan bergantung pada tidak balas badan yang diterima oleh seorang individu. Sebab itu kalau kita tengok, ada yang dah divaksinkan juga berpeluang untuk dijangkiti kembali. Bukan kerana vaksin itu tidak bagus, tetapi kerana tindak balas badan seseorang itu mungkin tidak berjaya membentuk antibodi bagi melawan vaksin tadi. Tapi penerangan ini kita perlu lakukan dengan lebih detail, terperinci, mungkin menggunakan infografik dan sebagainya. Jadi secara umum, kebimbangan dihadapi oleh semua orang itu okey, it's normal. Cumanya dia tidak normal bila mana dia mengganggu dan menjejaskan cara gaya seseorang itu membuat keputusan. Okey, sebab bila keputusan itu dah ambil, adakah keputusan tadi rasional? Sebagai contoh, saya tak nak divaksinkan kerana saya rasa okey. Ataupun vaksin ini mungkin menjejas kesihatan saya. Jadi saya tak nak divaksinkan. Jadi kepercayaan inilah yang akhirnya mengganggu keputusan seseorang. Dan ini yang akan kita tangani dengan perkara-perkara yang kita jelaskan tadi. Sepertinya dapatkan maklumat yang lebih tepat. Okey, bimbang vaksin nanti hilang hingga kawal perasaan kita. Maknanya kebimbangan itu melebihi pemikiran rasional. Ini yang berlaku menyebabkan ramai yang mengambil keputusan tidak mahu berdaftar, tidak mahu divaksinkan, tidak mahu ambil tahu tentang vaksin. Biarlah orang lain dulu, aku kemudian bila semua dah vaksin barulah kita akan ambil. Jadi kesannya akan beri menjejaskan masa untuk kita menangani pandemik ini secara menyeluruh. Ya, Doktor. Jadi, Doktor, mungkin secara ringkasnya, apa strategi yang boleh diambil oleh kerajaan dalam meningkatkan keyakinan rakyat dalam pengambilan vaksin ini? Ringkas saja, Doktor. Baik.
dalam banyak hal, kadang-kadang kita perlukan penguatkuasaan. Ini yang penting. Dalam apa juga tangani konflik ataupun dalam menangani apa juga isu, ini penting. Sebagai contoh kita tengok, dalam negara luar, di negara luar misalnya contoh, vaksin diberi percuma, tetapi sekiranya you sakit atau you dijangkiti, you mesti membayar kos rawatan untuk tersebut. Tapi di negara kita, semuanya percuma. Menyebabkan, kebanyakan orang mengambil mudah tentang itu. Tetapi kos rawatan itu lebih tinggi daripada kos vaksin itu sendiri. Jadi vaksin boleh diberi percuma, tetapi sekiranya you dijangkiti, you terpaksa membayar kos rawatan. Ini akan memberikan satu motivasi. Bagi saya lah, saya nampak penguatkuasaan mesti dilaksanakan bagi tujuan supaya semua orang dapat mengambil tindakan. Ya. Kalau kita pasti dalam keadaan sebegini, pilihan itu masing-masing di tangan sendiri tanpa memberi kesan kepada pendirian orang yang terlibat. Tambahan pula dengan media. Ya. Mungkin kawalan media juga bukan satu perkara yang mungkin kita boleh pertimbangkan supaya maklumat-maklumat salah atau maklumat-maklumat tidak tepat tadi dapat kita kawal. Baik, terima kasih Penasihat Persatuan Pegawai Psikologi Perkhidmatan Awam Dr. Abdul Jalil Hassan untuk perkongsian berkenaan